Tahukah anda, setiap tahun, komuniti Cina menyambut perayaan Hantu Lapar dengan cara memberikan hantu makan, menyediakan persembahan hiburan untuk hantu dan sebagainya. Dan bagi tahun 2021 ini, perayaan Hantu Lapar ataupun Hungry Ghost Festival ini jatuh pada tarikh 22 Ogos. Tapi, sebelum kami cerita lebih lanjut, buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe, loceng dan like video ini ya. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia memang cukup unik kerana mempunyai masyarakat berbilang bangsa, agama dan budaya. Meskipun kita hidup harmoni bersama, ada kalangan kita tak ramai pun tahu tentang perayaan antara satu sama lain. Sebagai contoh, perayaan Hantu Lapar yang disambut oleh komuniti Cina. Semasa perayaan itu, apa yang kita perasan, di tepi jalan atau depan-depan rumah akan ada makanan seperti buah-buahan, kuih-muih yang diletakkan dengan colok dan wang kertas olok-olok sebagai sejenis persembahan kepada hantu-hantu lapar. Konsep sambutan perayaan Hantu Lapar ini berbeza bagi penganut Taoism dan Buddha. Bagi penganut Tao, mereka mahu menenangkan roh-roh berkeliaran yang dibebaskan dari neraka. Bagi penganut Buddha pula, mereka lebih menumpukan untuk membuat bakti kepada nenek moyang mereka. Walaupun konsepnya berbeza, komuniti Cina di Malaysia menyambutnya secara bersama. Perayaan Hantu Lapar ini telah bermula sekitar kurun ke-7. Perayaan ini disambut saban tahun selama sebulan bermula dari hari ke-15 bulan ke-7 mengikut kalender lunar Cina. Selain dikenali sebagai perayaan Hantu Lapar, ia turut disebut sebagai Yulan Festival. Menurut Sutra Lampan daripada Kitab Mahayana, perayaan Hantu Lapar ini dikatakan bermula daripada satu kisah legenda penganut agama Buddha bernama Mulian dan ibunya. Diceritakan, Mulian ini memiliki kebolehan boleh melihat alam gaib. Jadi, Mulian mahu menggunakan kelebihan yang dimilikinya untuk mencari kedua ibu bapanya yang sudah meninggal dunia. Suatu hari, Mulian pun mendapat petunjuk ibunya yang sedang merana di dalam neraka dan menjadi hantu lapar. Keadaan itu telah membuatkan Mulian berasa sedih akan penderitaan ibunya. Mulian kemudian meminta tunjuk ajar daripada Buddha cara memberikan makanan kepada ibunya itu. Buddha mengajar Mulian dengan menyuruhnya meletakkan makanan pada pinggan bersih dan membaca mantra sebanyak 7 kali, lalu memetik jari untuk membagi roh yang telah meninggal. Makanan itu kemudian diletakkan di atas lantai. Perbuatan Mulian ini juga dikatakan telah menyelamatkan ibunya dan lahirlah ibu Mulian menjadi anjing milik keluarga bangsawan. Mulian sekali lagi pergi kepada Buddha untuk meminta agar ibunya dapat dihidupkan semula. Buddha kemudian menetapkan pada tarikh setiap hari ke-15 pada bulan ke-7, Mulian perlu memberi makanan dan jubah kepada 500 para sami. Akhirnya, ibunya dilahirkan semula dan menjadi seorang manusia. Mengambil kisah Mulian dan ibunya itu, masyarakat Cina percaya pintu alam gaib akan dibuka dan semua roh-roh sama ada dari syurga atau neraka akan dibebaskan. Oleh itu, bagi yang hidup, mereka perlu menyediakan sesuatu seperti makanan, wang, barang keperluan harian dan sebagainya untuk hantu-hantu ini ketika berkeliaran di dunia. Perbuatan ini dikatakan bagi menenangkan jiwa roh-roh yang sudah mati ini dan juga satu simbol ketaatan anak-anak untuk berbuat bakti kepada orang tua mereka yang sudah meninggal dunia. Selain itu, bagi masyarakat Cina, perbuatan pemberian kepada hantu-hantu ini juga dianggap sebagai satu amalan sedekah kerana mereka percaya ada antara hantu yang berkeliaran ketika perayaan itu tidak mempunyai keluarga dan dikatakan sebagai roh sesat. Ada segelintir komuniti Cina juga, selain memberi makanan kepada hantu-hantu ini, mereka turut mengadakan upacara sembahyang atas jalan pada bulan itu. Tujuannya adalah supaya hantu-hantu ini tidak membawa malapetaka di kawasan itu. Di toko-toko pula, sami-sami akan mengaturkan aktiviti sembahyang, berdoa dan sebagainya pada bulan itu. Simbolik upacara ibadah ini supaya dapat menyenangkan hantu-hantu ini daripada perkara yang tidak diingini. Manakala di beberapa kawasan di Malaysia, perayaan Hantu Lapar ini disambut agak meriah dengan acara persembahan hiburan buat hantu-hantu. Roh-roh ini akan dipersembahkan dengan persembahan opera Cina. Bagaimanapun, seiring dengan kemodenan semasa, hiburan ini ditukar kepada muzik moden dikenali sebagai kertai. Pada acara hiburan itu,
Kerusi hadapan akan dibiarkan kosong supaya membolehkan hantu-hantu duduk di situ. Kalau anda nak tahu, semasa tempoh sebulan perayaan hantu lapar ini, masyarakat Cina sangat berhati-hati dalam menjaga pantang larangnya. Ini kerana pada tempoh itu ia dianggap waktu terburuk untuk melakukan beberapa benda. Antara perkara-perkara yang masyarakat Cina percaya perlu dielakkan semasa perayaan ini adalah tangguh perkahwinan, perniagaan baru dan pindah ke rumah baru kerana dikuatiri berakhir dengan nasi yang malang. Jangan pandang belakang atau menjawab sekiranya ada yang memanggil anda pada waktu malam. Ini kerana mereka percaya hantu bakal ikut sama sekiranya panggilan itu dibalas. Jangan sesekali mengambil barang yang anda jumpa di jalanan termasuk wang shilling. Boleh jadi barang yang dijumpai itu ditawarkan untuk roh-roh si mati. Jauhi tempat yang ada air termasuk aktiviti berenang. Ini kerana kawasan berair seperti kolam dan laut mempunyai roh-roh tertentu yang boleh menarik dan menenggelamkan anda. Jangan memakai baju hitam dan merah kerana dua warna ini dipercayai boleh menarik perhatian hantu-hantu. Jangan bersiul pada waktu malam kerana ia boleh jadi tanda memanggil hantu. Elakkan bergambar pada waktu malam kerana dikuatiri hantu muncul dalam gambar itu. Di akhir perayaan ini, sami-sami kebiasaannya akan membaca mantra supaya semua hantu-hantu ini kembali ke alam gaib. Acara tangisan dan membakar mercun juga akan diadakan untuk mengusir hantu-hantu ini kerana dipercayai mereka takut dengan bunyi-bunyian. Kami difahamkan, di beberapa negara seperti Jepun dan Vietnam turut meraihkan perayaan seperti ini pada tarikh yang sama, cuma konsepnya agak berlainan sedikit. Itulah dia cerita kami tentang perayaan hantu lapar. Akhir kata daripada kami, raikan perbezaan dengan memahami keunikan sesama sendiri. Semoga bertemu lagi di kisah yang lain. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Salam.